Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas PDPC tahun 4 yang bertajuk Gerak Balas Terhadap Rangsangan. Baiklah, kita tengok tajuk yang pertama iaitu poin yang pertama, gerak balas terhadap rangsangan. Di mana kamu boleh rujuk buku teks muka surat 43 yang bertajuk Gerak Balas Terhadap Rangsangan. Okey, dalam masa yang sama juga kamu boleh buka buku teks muka surat 47 di mana tajuk yang kedua kita akan pelajari iaitu tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Baiklah, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan gerak balas terhadap rangsangan. Okey, kita lihat dulu definisi yang dimaksudkan dengan rangsangan. Okey, rangsangan adalah perubahan keadaan persekitaran. Okey, di mana kita akan bertindak balas terhadap rangsangan bunyi. Okey, manusia juga akan bertindak balas terhadap rangsangan cahaya. Dan yang ketiga, rangsangan sentuhan. Dan yang terakhir, rangsangan bau dan juga rasa. Okey, seterusnya kita lihat pada maksud ataupun definisi gerak balas. Okey, gerak balas adalah tindakan atau perbuatan kita terhadap rangsangan atau perubahan. Okey, gerak balas melibatkan 5 deria manusia iaitu yang pertama mata, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat deria bagi lidah dan yang kelima kulit. Okey, seterusnya kita lihat contoh gerak balas terhadap rangsangan yang sentiasa berlaku di persekitaran kita. Okey, kita lihat situasi yang pertama di mana Siti menutup hidung apabila melalui tong sampah yang busuk itu. Okey, kita lihat. Okey, gerak balas yang dilakukan oleh Siti adalah menutup hidung. Okey, kita lihat apa rangsangannya. Okey, rangsangannya adalah tong sampah yang busuk. Di mana gerak balas terhadap rangsangan ini berlaku tanpa kita sedari. Di mana perbuatan atau gerak balas yang dilakukan oleh Siti adalah menutup hidung. Yang ini melibatkan deria hidung. Manakala rangsangan tong sampah yang busuk ini adalah rangsangan bagi bahu. Baiklah, kita tengok contoh yang ada dalam buku teks iaitu contoh pertama, tangan terangkat apabila tersentuh duri. Okey, rangsangannya apa? Okey, rangsangannya tersentuh duri. Okey, gerak balas yang dilakukan oleh budak perempuan ini adalah tangan terangkat. Okey, kita tengok contoh yang kedua yang ada dalam buku teks iaitu murid ini ataupun budak perempuan ini terkejut apabila terdengar bunyi petir. Okey, rangsangannya apa? Apa yang menyebabkan murid ini ataupun murid perempuan ini menutup telinganya? Okey, disebabkan rangsangan bunyi petir. Okey, gerak balasnya adalah dia terkejut. Okey. Poin yang kedua iaitu tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okey, kita lihat apa yang dimasukkan tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okey, tabiat yang mengganggu gerak balas manusia adalah disebabkan tabiat meminum arak, menghidu gam dan menyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan buruk kepada manusia. Okey, tabiat tersebut boleh mengganggu gerak balas manusia terhadap rangsangan yang diterima. Okey, kita lihat
gerak balas ataupun tabiat yang pertama yang boleh mengganggu gerak balas manusia, iaitu minum arak, menghidu gam dan juga menyalahgunaan dadah. Okey, kita tengok poin yang pertama, iaitu meminum arak. Okey, arak adalah sejenis minuman beralkohol yang boleh menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Okey, dalam Islam juga melarang kita untuk meminum minuman beralkohol ataupun arak. Sebab apa dalam Islam tidak benarkan? Kerana boleh mengganggu gerak balas manusia. Oleh itu, gerak balas peminum boleh menyebabkan gerak balasnya menjadi lambat apabila menerima rangsangan kerana organ deranya terganggu disebabkan oleh minuman beralkohol tersebut. Okey, cuba kita lihat gambar yang saya paparkan ini, di mana pemandunya telah minum minuman beralkohol. Oleh itu, pemabuk ini tidak dapat mengawal pergerakannya dan menyebabkan pemandu ini memandu dalam keadaan yang tidak terkawal. Okey, kita lihat pula kesan yang akan berlaku. Okey, kesan yang pertama akan berlaku kemalangan dan kecederaan. Ini disebabkan apa? Kerana pemabuk itu akan lambat bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, kita tengok tabiat yang kedua, iaitu menghidu gam. Okey, gam ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan seseorang yang menghidunya akan berkhayal dan ketagih. Okey, bahan kimia yang terkandung dalam gam boleh menyejaskan fungsi organ deria dan otak seseorang penghidu gam. Oleh itu, gerak balas akan menjadi lambat ketika menerima rangsangan. Okey, gam yang dimaksudkan bukan gam yang kamu guna di dalam kelas untuk menampal kertas. Okey, gam yang dimaksudkan yang boleh menyebabkan ataupun mengganggu gerak balas manusia adalah seperti gam yang terdapat di kedai-kedai tayar. Okey, ini adalah contoh gam yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Ini adalah murid yang sedang menghidu gam. Okey, seterusnya tabiat yang terakhir, iaitu tabiat yang ketiga, menyalahgunaan dadah. Okey, seperti yang kamu ketahui, dadah ialah bahan yang digunakan sebagai ubat. Walau bagaimanapun, terdapat juga dadah yang disalahgunakan seperti ubat batuk ataupun pil ekstasi yang boleh menyebabkan seseorang akan berkhayal dan tidak sedarkan diri. Okey, ini contoh ubat batuk. Sebenarnya ubat batuk ini digunakan oleh pesakit yang mengalami batuk. Tetapi jika kita salah gunakan ubat batuk ini, dia boleh menyebabkan seseorang akan berkhayal dan tidak sedarkan diri. Okey, ini contoh pil ekstasi. Okey, pil ekstasi ini jika diambil secara berlebihan boleh menyebabkan kita berkhayal ataupun berhalusinasi dan tidak sedarkan diri. Oleh itu, gerak balas seseorang penagih dadah akan terganggu apabila menerima sesuatu rangsangan kerana organ derianya tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan atau refleksi PDPC ataupun pengajaran dan pembelajaran yang kita belajar sebentar tadi. Okey, kita belajar tentang gerak balas terhadap rangsangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan, manusia bergerak balas terhadap rangsangan.
bagi tujuan untuk mengelak daripada kecederaan dan juga kemalangan. Okey, rangsangan adalah perubahan keadaan yang berlaku apabila ataupun manakala gerak balas adalah tindakan yang akan diambil disebabkan oleh sesuatu rangsangan. Bermakna gerak balas adalah perbuatan kita disebabkan oleh sesuatu rangsangan. Okey. Topik kita yang kedua yang telah kita pelajari iaitu tentang tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okey, iaitu tabiat pertama minum arak, tabiat kedua menghidu gam dan tabiat yang ketiga menyalahgunaan dadah. Okey, tabiat meminum arak, menghidu gam dan menyalahgunaan dadah boleh memberi kesan buruk kepada manusia. Tabiat tersebut boleh mengganggu gerak balas manusia terhadap rangsangan yang diterima. Sampai kita di penghujung kelas, saya harap kamu semua dapat faham apa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Sampai kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.